Kek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung lagi rentetan daripada episod yang lepas, iaitu dalam episod yang lepas kita ada berbicara tentang mahabbatullah ataupun kecintaan Allah. Jadi kita akan sambung lagi pada episod kali ini dengan episod mahabbatur rasul, iaitu berkaitan dengan kecintaan Rasul. Tajuk macam ni pun juga panjang sebenarnya, tetapi insya-Allah apa yang penting, apa yang boleh kita manfaatkan, isi-isi yang terpenting. Baik, insya-Allah bila kita cakap tentang cinta, cinta ni sebenarnya adalah satu kecenderungan hati. Kecenderungan hati yang kita serasi. Dan bila kita suka, kita akan, macam mana kita nak cenderung tu, satu melalui kita punya panca indera lah. So apa yang kita boleh rasa, apa yang kita lihat indah, apa yang kita dengar baik-baik, yang ini benda-benda yang akan buatkan kita cinta. Sebab tu kita suka. Sebenarnya cinta, kasih, suka ni istilah Melayu, tapi dia sama je, dia kecenderungan hati, sama ada lebih atau kurang. So kita suka makan, kita suka minum, kita sukakan kepada suara-suara yang indah dan merdu. Begitu juga kita sayang, kita suka kepada orang-orang yang baik-baik, kepada keluarga kita. Dan fitrah kita ni, kita akan suka kepada mereka yang sering memberikan kepada kita manfaat, kebaikan kepada kita. Sebab tu kita ni sayang kepada orang-orang yang baik pada kita. Contohnya keluarga kita, mak ayah kita, orang-orang yang kawan-kawan kita yang buat baik pada kita. So ini sudut-sudut yang boleh menimbulkan kecintaan di dalam hati kita. So apa yang bertepatan dengan diri kita ni akan membuatkan hati kita terpaut. Apa yang sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Dan cinta juga boleh terhasil daripada ilmu ataupun pengetahuan. Lagi banyak kita mengetahui akan sesuatu, maka dia akan menjadi lebih kuat. Jadi manusia ni berbeza di dalam menyukai sesuatu ataupun seseorang berdasarkan kepada tahap pengetahuan mereka. Dan tak semestinya bila kita kata dia ni kenal ataupun dia tahu, maka dia mesti betul. Tak. Sebab knowledge seseorang ini boleh jadi berbeza di antara benar dan juga salah. Kalau pengetahuan kita dan cara kita nak mencapainya itu selamat dan benar, maka kecintaan tersebut juga akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau tak, dia akan menjadi satu perkara yang memudaratkan, walaupun kita sangka dia mendatangkan kebaikan. Contoh orang yang suka merokok, orang yang habit benda-benda, dia suka buat benda-benda tak elok, itu tak memberikan manfaat. Knowledge dia salah. Dia rasa macam benda tu baik bagi dia, tapi sebenarnya itu tidak baik bagi dia. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah menggambarkan tentang pengertian cinta itu daripada pelbagai aspek. Ada daripada sudut semula jadi, ada daripada sudut syarak ataupun agama kita. Kalau daripada sudut semula jadi, contohnya bila kita sukakan kepada harta benda, kita sukakan kepada manusia, kita sukakan kepada duniawi, hawa nafsu kita, ni adalah fitrah manusia. Betul Allah kata dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kami telah perindahkan kepada manusia kecenderungan, kesukaan kepada syahwat daripada kalangan wanita, daripada kalangan anak-anak, daripada kalangan harta yang bertimbun-timbun, daripada kuda-kuda yang bertanda, maksudnya kenderaan yang baik-baik, daripada binatang ternakan, hasil tanaman dan sebagainya. Allah kata itu adalah perhiasan dunia. Kehidupan dunia ini memang kita akan suka kepada perkara-perkara tersebut. Dan Allah kata lagi, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ini manusia memang sangat-sangat sukakan harta ni, sangat-sangat suka, sangat dahsyatlah suka kamu pada harta ni. Dan Nabi SAW sendiri pun menyifatkan manusia ini, semakin dia tua, semakin dia membesar, dia akan suka lebih
dahsyat lagi keinginan dunia. Sebab tu Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan, hubbul mal wa tulul umur. Manusia ni bila mana dia semakin tua, dia akan semakin besar pula kecintaan harta dia dan juga suka untuk nak usia panjang. Sebab tu kalau kita tengok adik-adik yang menonton, kalau kata daripada pelajar sekolah, kalau tanya apa sangat kita nak, paling-paling kebanyakan orang dia nak PlayStation, dia nak yalah sikit-sikit beberapa permainan, lagi kecil keinginan dia lebih kecil. Tapi bila kita dah melangkau ke usia dewasa, dah masuk ke dunia pekerjaan, kemudian masuk lagi dalam bidang yang lebih luas, perniagaan dan sebagainya, maka keinginan kita, ketamakan kita itu akan semakin bertambah. Tapi daripada sudut syarak, semua kecintaan kita mesti kena diselaraskan, mesti kena disejajarkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita kena ikut. Kalau dalam serial lepas, antara syarat kita nak kata ataupun nak tunjuk kita ni bukti kita ni cinta kepada Allah, kita kena cinta kepada Rasul. Maka cinta kepada Rasul ni menjadi satu kewajipan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kecintaan kepada Nabi SAW ni berbeza kelazatannya, keindahannya, berdasarkan kepada tahap keimanan kita dan juga pengetahuan kita. Orang Melayu pun kata kan, kalau tak kenal maka tak cinta. Maka kita kena kenal dengan Nabi kita SAW, barulah kita akan dapat rasa kecintaan itu. Bila kita baca sirah-sirah Nabi, kita kenal sejarah hidup Nabi, perjuangan baginda, kemuliaan akhlak baginda, kebaikan baginda, semua ini, maka akan datang perasaan yang kita sayang kepada Nabi kita SAW. Dan cinta kepada Nabi kita SAW ni dia ada asas kepada ketaatan. Ketaatan ni tak semestinya terhasil daripada cinta, tetapi ketaatan merupakan syarat untuk meraih cinta syar'i. Cinta syar'i sejati, cinta yang menurut syarak dan agama kita. Sebab tu kita tengok ramai orang yang kaji tentang Islam, yang kagum dengan Nabi kita SAW, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Itu bukan cinta syar'i. Selagi mana dia tidak beriman dengan Nabi kita SAW. Abu Talib sayang Nabi sungguh-sungguh, pertahankan Nabi, tapi kecintaan Abu Talib itu tidak mampu menghasilkan iman, sebab dia hanya berpaksikan kepada hubungan kekeluargaan ataupun asabiyah jahiliyah. Dia hanya defend Nabi, sayang Nabi sebab dia keluarga, bukan atas dasar iman dan juga agama. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kecintaan kepada Rasul, macam yang kita pernah explain dalam episod yang lepas, mesti kena ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena saling melazimi di antara satu sama lain. Dan bila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi ni adalah simbol keimanan kita. Sepatutnya tak ada seorang Muslim ataupun mukmin yang langsung tak ada walau sekelumit sedikit daripada cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sangat-sangat lemah. Dan seseorang itu tidak tergolong dalam kategori mukmin yang sempurna, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan manusia yang paling dicintainya. Dan kecintaan tersebut mengatasi segala keinginan, mengatasi segala kehendak nafsu diri. Cuba kita renungkan, dalam situasi yang bercanggah kehendak diri kita dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi dah bagi tahu macam ni, tapi kita rasa kita nak buat kot lagu tu. Mana satu yang kita dahulukan? Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله." Adakah ayah-ayahmu, ibu bapamu, anak-anakmu, saudara maramu, pasanganmu, keluargamu, hartamu, perniagaan kamu, rumah-rumahmu, ini semua lebih kamu redai, lebih kamu cintai, kamu sukai lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad di jalan? Kalau Nabi dah suruh kita buat macam ni, kawan kita ajak buat macam ni, yang mana satu kita nak ikut?
Kalau kita kata kita sayang Nabi, kita akan follow Nabi. Kalau kita sebenarnya sayang kawan kita tu lebih, kita akan ikut dia. Ini merupakan parameter yang mengukur sejauh mana kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku ini adalah manusia yang paling dicintainya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada sekalian manusia. Kita kena usaha untuk nak sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, satu hari dia pernah berjalan, dia pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai lebih daripada semua benda kecuali diri aku sendiri. Umar ni dia sekadar nak meluahkan fitrah manusia. Fitrah manusia sayangkan dirinya. Kalau kita nak selamatkan diri kita, kita sayangkan diri kita lebih. Itu normal. Tapi Nabi SAW betulkan konsep itu kepada Umar. Nabi kata, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, bukan begitu wahai Umar, kan, demi jiwaku yang berada di tangannya, sehinggalah aku ini lebih dicintai oleh kamu, melebihi daripada diri kamu sendiri. Kemudian Umar pun kata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, sekarang ni aku mencintai engkau lebih daripada diri aku sendiri. Maka Nabi SAW kata, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Nabi betulkan balik. Maksudnya, kalau kita tengok, cintakan diri sendiri ini memang fitrah kita. Tapi nak mencintai orang lain adalah optional, pilihan yang timbul, terjadi disebabkan sebab-sebab yang tertentu. Jadi Umar ni bukan baru saja mencintai Nabi masa Nabi duk peringatkan dia, tapi Umar ni dia hanya bagi tahu berdasarkan kepada benda semula jadi kita. Tapi bila beliau berfikir sampai dia tahu bahawa kecintaan terhadap Nabi SAW itu mesti mengatasi diri sendiri, dan itu akan menyebabkan dirinya terselamat di dunia dan di akhirat, dan difaham tentang konsep kecintaan Rasul itu, maka beliau menjadikan pilihan itu mengatasi semula jadi dirinya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Perkara-perkara yang boleh menambahkan ataupun membantu kita tambahkan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila saya ucapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu tanda kita sayang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi kata, bakhil orang-orang yang dengar nama aku tapi dia tidak berselawat kepada aku. Itu juga tanda kita sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama-ulama hadis dulu dia suka belajar hadis, sebab dia belajar hadis dia dengar selalu nama Nabi kita, dan dia selalu dapat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu apa yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan untuk berselawat, dan Nabi SAW kata, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat Allah ini bermaksud rahmat Allah, bermaksud pujian Allah, maghfirah, pengampunan daripada Allah. Okey. Cinta ini dia macam yang kita sebut tadi, dia boleh berputik daripada pelbagai faktor, berdasarkan kepada pelbagai perkara yang dicintai. Perbezaannya kita tahu, dan ada yang timbul daripada panca indera kita, daripada mind kita, daripada hati kita. Begitu juga dengan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada macam-macam faktor. Kerana kebaikan Nabi SAW buat bagi pada kita ni semua banyak sangat. Kelebihan yang Allah bagi pada Nabi kita SAW ni sangat banyak. Kurniaan-kurniaan khusus ni juga banyak.
Jadi macam mana kita nak tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sekali, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cintakan Allah. Sebab cinta Allah adalah cinta asas yang berasaskan syarak, yang mana cabangnya ada macam-macam. Kita cinta para rasul, cinta para malaikat, cinta ulama, sukakan akhlak yang mulia. Jadi siapa yang cintakan Allah sebenar-benarnya akan mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab kecintaan dan ketaatan terhadap Nabi SAW adalah kerana Allah. Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul sayangkan Allah, ikutlah jalanku, iaitu jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sayang kepada kamu. Yang kedua, Allah cinta. Sebab apa kita sayang Nabi SAW? Kita kena faham bahawa Allah cinta dan Allah pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kalangan sekalian makhluknya. Kerana mencintai apa yang Allah cintai adalah kelaziman cinta kepada Allah. Allah telah memuliakan baginda ke atas semua manusia dan makhluk yang lain dengan menjadikan baginda sebaik-baik ciptaannya dan juga penutup kepada para anbiya. Antara bukti Allah sayang Nabi SAW, Allah kurniakan kelebihan kepada Nabi kita SAW lebih daripada para rasul sebelumnya. Antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, aku ini dilebihkan daripada para anbiya dengan 6 perkara. Aku diberikan jawami'il kalim. Jawami'il kalim ni kata-kata yang ringkas tapi bermakna sangat, padat. Wa nusirtu birru'bi. Aku dibantu di dalam benda-benda yang aku takut. Wa uhillat lil ghanaim. Dihalalkan kepada aku harta rampasan perang. Dijadikan kemudiannya masjid-masjid ini, atau dijadikan tanah bumi Allah ini sebagai suci untuk kita bersujud ataupun salat. Aku ini diutuskan kepada manusia semua. Para nabi dulu diutuskan kepada kaumnya sahaja. Wa khutima biyan nabiyyun. Aku adalah penutup para nabi. Banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang kelebihan Nabi SAW berbanding para anbiya lain. Antaranya Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak aku adalah penghulu, pemimpin kepada manusia. Wa awwalu man yanshaqqa anhu al-qabr. Orang yang pertama sekali dibangkitkan daripada kubur. Wa awwalu syafi'. Aku orang yang pertama diberikan keizinan untuk memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'. Dan juga akan di pohon syafaatnya diberikan syafaat. Banyak hadis-hadis kalau kita nak bicarakan tentang kelebihan Nabi SAW. Tapi antara kelebihan juga yang kita kena tahu bahawa Nabi dikurniakan sebagai nubuwah, kurniaan kenabian, dan juga tugas sebagai penyebar risalah. Allah kata, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah lah yang memilih para rasul itu. Yang ketiga, kelebihan Nabi SAW, Allah muliakan dengan Al-Quran. Allah bagi Nabi kita SAW Al-Quran yang merupakan sebaik-baik kalamullah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Quran al-azim. Antara kelebihan Nabi SAW, Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Antara kelebihan Nabi SAW, baginda diangkat menjadi kekasih sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim, innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah melantik aku sebagai kekasih istimewanya sebagaimana Allah melantik ataupun mengambil Ibrahim itu sebagai kekasih istimewanya. Dan Allah jadikan Rasul kita ini sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dalam surah Anbiya Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu adalah rahmat kepada sekalian alam. Kemudian antara cara kita nak mencintai Nabi SAW, kita kena sedar dan kita kena tahu bahawa Nabi SAW ni sangat sayang kepada kita, sangat bersungguh nak selamatkan umatnya. Sebab itu dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
betapa Allah nak ingatkan kita, Nabi ni seorang yang sangat-sangat prihatin kepada umatnya, khususnya kepada orang yang beriman. Nabi usaha untuk nak sampaikan nikmat hidayah ini kepada orang Islam supaya kita boleh selamat dekat akhirat. Nabi cuba untuk nak memupuk perpaduan ulfah di kalangan kita. Nabi tidak mendoakan perkara-perkara yang tidak baik kepada umatnya secara general. Nabi kata dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap daripada para nabi ni ada doa yang mustajab, tapi para nabi ni dekat dunia lagi dia dah doakan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpankan momen doa mustajab aku ini sebagai syafaat kepada umat aku di hari akhirat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Semua orang akan dapat, orang yang beriman akan dapat, mereka yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ingat balik Nabi ini, bimbingan hasil daripada dakwah Nabi SAW. Hari ini ramai daripada kita dapat meraih nikmatnya iman. Hari ini ada ramai daripada kita yang dilahirkan dalam keadaan Muslim. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Dan kemudian bila kita baca sirah-sirah Nabi, kita kenal Nabi, kita tahu kenal dengan akhlak mulia Nabi SAW, kita akan rasa macam bezanya akhlak Nabi dengan akhlak kita. Yang ini kita akan rasa macam terpesona, dan itu akan menambah, kita akan suka kepada orang yang baik-baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kamu sesungguhnya berada di dalam akhlak yang sangat-sangat mulia. So pesanan daripada saya kepada semua, hayati sirah Nabi, sibukkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan perkara-perkara sunnah. Fikirkan kenikmatan yang Allah, kelebihan yang Allah telah beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rugi, Nabi kata, orang-orang yang dengar nama dia tetapi tidak berselawat ke atasnya. Sebabkan tu dalam setiap daripada salat kita, ingat tak, semuanya ada salawat kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Moga Allah kurniakan kecintaan Nabi kita SAW dalam hati kita semua, dan juga kita meraih cinta daripada Allah dan Rasulnya.